والصلاة والسلام على رسول الأمين إمام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخير عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أمين يا رب العالمين. أما بعد. Semuliakan Tuan Imam, bahagia Tuan Pengerusi, para pegawai ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, Bandar Seraman Selatan, Al-Mukarram, Tuanku, ayahanda saya, Ustaz Tahir, para masyaikh, para asatizah, pemimpin masyarakat, tuan-puan, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sehingga pada saat ini masih lagi kita hidup, bernafas lagi kita di atas muka bumi ini untuk melangsungkan kehidupan kita yang kesekian hari ini. Allah Ta'ala rezekikan kita dengan kesihatan, kelapangan waktu dan kekuatan untuk sama-sama kita menjalankan perintah ketaatan yang difardukan ke atas kita. Salat, selesai kita salat subuh berjemaah, berwirid, berzikir dan berdoa. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat untuk terus kita berada dalam rumahnya ini pada waktu yang mulia, waktu subuh, permulaan hidup bagi sesuatu hari. InsyaAllah sementara menunggu terbit matahari untuk kita salat isyraq, mudah-mudahan kita beroleh pahala, ganjaran seperti mana yang dijanji oleh baginda Nabi SAW, pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna 3 kali baginda ulang. Jadi insyaAllah akan kita isi waktu ini dengan majlis ilmu. Kita membaca kitab Asy-Syifa, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu makhluk yang termulia yang Allah Ta'ala ciptakan untuk alam ini. Berbahagia alam ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi kita manusia Nabi akal fikiran, dan kita dipilih untuk menjadi umat Nabi SAW. Sekarang ni akhir zaman, dan kita pada fasa akhir zaman. Bila mula dia lahir Nabi SAW, bermulalah akhir zaman, sebab Nabi itu adalah Rasul yang terakhir. Pada Nabi yang sebelum itu belum bermula era akhir zaman. Jadi akhir zaman jadi satu zaman yang manusia ni taklah mulia kan. Maknanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dalam Quran sebut kalian semua ni, kamu semua umat Nabi ni semulia-mulia umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Di kemuliaan manusia itu di mana letaknya? Inna akramakum indallahi asqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Cinta kepada Allah. Banyak pengertian, dan kita nak ambil mana? Yang takut, yang berhati-hati, yang berwaspada, yang mencintai. Boleh dia cinta kepada Allah SWT, dia lakukan apa saja kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bangun pagi-pagi kerana apa? Kerana Allah SWT.
Bukan sebab doktor cakap pukul 5 kena bangun, lepas tu pergi surau. Tak ada dah. Doktor suruh makan ubat, kadang kita lupa. Kadang kita lawan, tak nak. Makan ubat ni jadi pening, tak nak makan. Kan? Mana kita boleh buat keputusan kita sendiri kalau arahan makhluk. Kalau rumah kita bengi pun kadang-kadang ada masa kita tak peduli dah. Tak nak. Berani mana datang keberanian kita pun tak tahu. Wih, ayah dah berani lah dia nak. Contoh. Ada kala kita tak mau. Kan? Jangan dekat dia takut sepanjang masa. Ada kala dia memberontak. Tak nak dah. Wih, ayah kan dah pernah berlawan. Itu ayat gurau tuan ya. Jangan serius nak begini. Maknanya jadi ada yang gitu. Kerana Allah Subhanahu wa taala rabah rempah kita. Sakit tak terayau kita, kita buat itu beza dia orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mengeluarkan harta kerana Allah. Dia tak ada duit tapi dia cakap dia kena beri tabung Palestin. Orang Palestin, orang Islam. Saudara aku sedang dihina, sedang diseksa, sedang dizalimi, aku kena bantu walaupun hanya dengan RM1. Itu kerana Allah. Jadi RM1 itu berapa nilai di sisi Allah tuan? Besar. Di sisi manusia tak ada nilai. Manusia RM1. Alamak. Boleh buat apa dengan RM1 ni? Ini biasa ayat kita dengar tuan. RM20. La ilaha illallah. Itu kan nikmat rezeki. Jangan cakap benda tuan. Nanti jauh rezeki tu. Bersyukur. Ambil cium. Bukan cium tu mengagungkan dunia, tak. Bersyukur dengan nikmat. Itu maksud. Ya. Para sahabat Nabi kalau diberi hadiah mengumpamakan. Bagi orang batang sugi balik daripada umrah kawan kita. Bagi sugi saya kata, sugi beri atas. Jangan. Itu kan sunnah. Siapa yang boleh menilai pahala mengikut sunnah? Tak payah nilai. Sebab orang yang ikut sunnah masuk syurga. Berapa nilai syurga? Kita nak beli rumah pun 8 kali reject loan. Rumah murah ya. Kita nak beli 100,000 lebih. Tak lepas-lepas. Syurga ni siapa yang boleh nilaikan? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa huwa ma'aya fil jannah. Bang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, dia bersama aku dalam syurga. Duduk dalam syurga bersama Nabi, apa nilai tuan? Berapa bilion, berapa trilion, tak apa nilai. Ya? Jadi di sisi Allah itu tidak ada penilaian. Termasuklah ibu ayah datang pagi ni, tak boleh nilai. Kita tengok, takkanlah setengah jam banyak tu. Pahala dia membawa kepada syurga. Jadi Nabi SAW semulia-mulia makhluk yang dicipta oleh Allah SWT mengingati baginda mendatangkan pahala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah ya Muhammad, barang siapa mencintai Allah, ikutlah aku, maka dia akan dicintai Allah dan diampunkan dosa. Kan senang kan? Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Cerdik, memang semua cerdik lah. Kita ambil kitab ni, kita baca untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada kasihnya baginda Nabi SAW. Jadi insyaAllah sebelum kita sambung, kita berhenti pada muka surat 77 hari itu, kalau tak silap tu, pada 17 bulan. Jadi kita mulakan dengan baca umul kitab, kita selawat 10 kali dan tasbih insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. Nastaghfirullah. InsyaAllah tuan, kita buka muka surat 77 peringkat paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif
rahimahullah ta'ala wa nafa'ahu wa nafa'ana bi ulumi fid darin insyaallah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara tegas untuk menyucikan Nabi SAW di bawah tajuk kedudukan istimewa baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk menyucikan Nabi SAW daripada sebarang bentuk cemohan dan pendustaan terhadap baginda SAW. Maknanya Nabi ini tadi dihina lah, dicemuh. Sebab apa? Sebab ajaran agama yang Nabi bawa ni, manusia ni pada zaman jahiliah tu dah jauh, ya. Dah jauh pada agama. Maknanya jadi orang dia dah sesat. Jadi bila Nabi membawa akidah ni tadi untuk membenarkan manusia menyembah Allah SWT, maka dikatakan Nabi ini tak betul, ya. Allah SWT berlemah lembut dengan baginda SAW dan beri bantuan agar matlamatnya tercapai. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Artinya dengan kurnia Tuhanmu, kamu bukanlah orang gila. Majnun ni gila. Dia tak nampak. Dia dalam bahasa Arab apabila ada gabungan huruf jim dengan huruf nun, jim nun, dia benda tu tak nampak. Dan kita tak boleh tengok orang ni, dia tak nampak sebab dia majnun ni dalam diri seorang. Dia nampak okey tapi sebenarnya akal tak ada. Majnun, junnah, perisai tak nampak belakang tu. Janin tak nampak. Jin, tu jimnun, ya. Maknanya barang yang tak nampak. Jadi Allah Ta'ala beritahu, bukan sebab Nabi SAW ni membuat beritahu apa saja Nabi sampaikan. Segala perkara yang Allah Ta'ala turunkan, yang Allah Ta'ala firmankan, disampaikan oleh Jibril AS, Nabi sampaikan. Itu sifat Nabi SAW. Yang kadang-kadang perkara tu orang tak apa nak fikir. Jadi Allah SWT beritahu Nabi, jalan lah tu, jangan risau, kan? Ini merupakan antara bentuk kemuliaan dikurniakan Allah SWT terhadap kekasihnya. Allah SWT juga mengurniakan baginda nikmat berterusan yang baginda SAW miliki dan pahala yang tidak putus-putus. Sungguh Allah SWT tidak pernah berhenti mengurniakan nikmat kepada baginda. Allah SWT berfirman, wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguhnya kamu pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putus. Maknanya Nabi SAW ni semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan, yang mengajar manusia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tadi Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, orang-orang alim ulama itu pewaris Nabi. Maksud dia apa? Apa yang diwarisi daripada para Nabi? Iaitu kalam dakwah. Itu yang diwarisi. Dan kita pun kono mewarisi perkara-perkara yang Nabi sampaikan ini. Balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kita kena sampaikan kepada sesiapa yang kita nak sampaikan, yang kita tahu, yang kita boleh menyampaikan. Sebab tu ilmu itu wajib dituntut. Semua orang kena berilmu dan semua orang kena menyampaikan ilmu. Kata ulama, ilmu itu perlu dizakat juga. Orang yang lebih ilmu dia kena diberi. Cuma ada kategori orang yang boleh menyimpan ilmu dia, beruzlah daripada masyarakat apabila, kata Imam Al-Ghazali termasuk dalam kitab Minhajul Abidin, apabila orang masyarakat tidak memakai dia, tak nak, orang tak nak dia boleh duduk beruzlah seorang walaupun dia ada ilmu. Tapi selagi mana didengar oleh masyarakat, wajib dia menyampaikan. Dia tak boleh beruzlah, tak boleh lagi duduk atas gunung. Itu syarat ni. Jadi Nabi SAW ni mengajar manusia buat baik, dan ternyata berjuta, bertriliun dah manusia buat baik. Hasil daripada apa yang Nabi sampaikan, Nabi ajaran tadi. Melalui mukjizat Al-Quran. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Sekiranya engkau berpegang kepada keduanya, pasti kau tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Jadi bila manusia ni tadi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa yang mengenalkan mereka kepada Allah, Nabi SAW, maka pahala tu dapat kepada Nabi. Nabi mendapat kedudukan tinggi di seluruh dunia tuan. Kalau tuan buka fenomena azan, setiap berapa minit azan di seluruh dunia. Yang ni masuk subuh
Yang sini ada zuhur, yang sini ada asar, putaran bumi kita ni. Jadi maknanya setiap kali azan dan orang semayang, siapa yang mengajar orang semayang? Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian tu yang semayang. Yang bersedekah, siapa yang ajar? Nabi yang ajar. Yang baca Quran, siapa yang ajar? Nabi ajar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kemudian dia memberi syafaat datang kepada orang yang bacanya. Kemudian orang yang berkasih sayang sama orang yang hormat ibu bapa, orang yang berzikir, orang yang berselawat. Siapa yang mengajar? Nabi SAW. Maka segala kebaikan pergi kepada Nabi. Maka Allah SWT mengangkat tempat minum. Begitupun adanya, Nabi tetap tawaduk, minta para sahabat ni doakan untuk mendapat wasilah. Wasilah ni satu orang dalam alam ini mendapat tempat yang tertinggi sekali di dalam syurga. Sebab tu kita lepas azan, yang kita bergerak baca doa lepas azan. Ini untuk mendapat syafaat Nabi. Sebab doa lepas azan ialah doa untuk Nabi SAW. Wa ba'athku maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, kurniakan kepada Nabi ini satu makam yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Itu doa untuk Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, muazzin banyak pahala. Memang Nabi endorse muazzin tu orang yang banyak pahala, selagi mana didongak oleh sekalian akan seruan azan dia, menjadi saksi di akhirat nanti di hadapan Allah. Maka para sahabat ni tadi semua berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan, pahala. Itu sifat sahabat. Kita padudiklah baca kitab ko, nak sembahyang jemaah, sembahyang seorang pun boleh juga. Janji sembahyang, kita janji lepas besok kita menyesal, nak musbillah menjadi. Maka Nabi cakap, nak mendapat manfaat yang sama dengan muazzin, sebutlah sebagaimana disebut oleh muazzin. Waktu bila azan, diam. Ada orang cakap, kau buat azan nanti mayat kau berik. Kalau dah badan kita besar, memanglah berik. Itu ya. Kan? Itulah, inilah tak, maknanya tak dapat manfaat. Bila azan kita ikut Allah syahadu la. Sampai benar hayya 'alas salat. Ada orang cakap, ikutlah hayya 'alas salat. Apa pula jawab, la haula wala, bila ajak sembahyang kau dah mulalah. Macam mana tuan? Kita ni kadang macam termakan nak akal kita. Uya kau. Sebab tu kita kena mengaji. Paling kurang adalah satu kitab Bidayatul Hidayah, nama karangan Al-Imam Ghazali. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu Imam Ghazali sebut la haula wala quwata. Sebab ajak sembahyang ni satu ibadah kebaikan. Kita tak boleh action, confirm. Okey, tak boleh. Kita kena jawab la haula, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Itu nama sifat orang yang tawaduk. Ini confident, ikut jangan berubah. Jadi mana nak baca? Kalau saya ikutlah. Dah kita menjadikan manhaj ulama dulu sebagai ikutan kita. Sebab apa? Dia orang ni dah bermujahadah. Sedangkan resepi kuih orang tak ubah kan. Tak diubah dah. Kalau gula banyak tu gula tu lah. Kalau tepung banyak tak ada diubah-ubah. Tahu itu ini tak ada lah. Kalau diubah lain jadi ya. Apalah ikutlah, cuba ubah. Kan? Jangan tahu gula. Kita tahu benda lain. Tahu stevia, tak mahu dah. Kerana tahu gula. 8 mangkuk tu. Gula ni tuan, kalau boleh kita kurang. Saya dah mendengar beberapa tuan anu boleh. Ini bukan nak promote. Saya benda ni tu saya Dr. Norman kalau tak silap. Yang Norman ke Dr. Kelebilah ke. Banyaklah saya dengar Dr. Norman antara yang saya setuju lah dengan dia punya pandangan. Sok panggil ya, suruh dia ceramah. Dia tips kesihatan, ada ayat Quran, ada hadis dia masuk. Mana kita cakap tak boleh makan daging semua. Betul lah Datuk Badilah cakap. Tak ada kajian saintifik mengatakan makan nasi gemuk semua. Gajah tak makan nasi gemuk. Betul lah tu sebenarnya. Itu dah kan macam badak air tak makan nasi gemuk. Jadi tak ada makan nasi itu. Sebab nasi itu makanan nasi. Nilai zakat itu disebabkan kepada makanan ruji satu tempat. Takkanlah dia ni merusakkan tapi kok makan sehari 18 kilo nasi mungkin lah. Kan? Lepas itu pisang. Apa pun makan tuan kalau lebih mati. Kan Nabi kata tompek tu 3 makanan, minuman, angin. 1/3 kita 3/3 makanan tambah pula jadi 8. Kan 1/3 tu kita habis semua. Last sekali sampai ke ujung ni. Angin betul ke hidung ke. Lepas tu pisang. Apa pun makan tuan kalau lebih mati. Kan Nabi kata tompek tu 3 makanan, minuman, angin. 1/3 kita 3/3 makanan tambah pula jadi 8. Kan 1/3 tu kita habis semua. Last sekali sampai ke ujung ni. Angin betul ke hidung ke.
Dia ada tak boleh berengam. Ada tak? Ada bulan puasa. Pergi sementara rukuk keluar cendol. Sebelah cendol, sebelah cincau. Allah, dia punya tauruk kan. Sampai dalam hidung pun nak isi makan. Apa kata tauruk? Memang tauruk. Sebab tu Imam Ghazali cakap, orang yang berpuasa, buka ni bantai macam-macam. Dia sebenarnya bukan berpuasa. Dia menangguhkan makan. Dihimpunkan makan pagi, makan tengah hari, minum petang kepada waktu buka. Orang puasa selalu makan 5 kilo. Bila puasa, dia makan 1,5 kilo ya. Ni biasa makan 5 kilo. Bila puasa 8 kilo di badan. Nanti meja penuh. Jangan usik. Ni dia punya. Macam tu tangan. Anak jali, murtabak daging, murtabak ayam, murtabak sardin, macam-macam. Mak, ayah ni puasa ke apa ni kan. Nah, contoh. Jadi, kajian-kajian ni kita apakan Nabi dah cakap, aku tinggal kepada kamu 2 perkara, kau apakan kepada keduanya, takkan sesat, Al-Quran dan Sunnah aku. Makan pisang, tak boleh. Ini ilmu Quran, kita tak nafi kan, tapi yang bercakap ni doktor, kita percayalah, sebab kita dulu tak sampai ambil kedokteran kan. Sebab tu dalam satu cerita binatang dulu kan, cerita binatang ni pun dia ada juga, dia punya politik, dia punya ada bubuk-burak lah. Dulu kita kecil cerita binatang yang katak perut meletup, tuan-tuan pernah dengar tak? Anak katak ni macam-macam nak jumpa mak. Kau tahu mana ni? Mak, tadi ada jumpa satu makhluk Allah. Kau main besar. Mak jadi dikembang badan. Ada bosannya tu. Besar lagi tanah. Bosannya tu. Lagi besar. Last kali meletup, dia nampak kobau. Takkan katak nak jadi besar kobau. Samalah ada sekali tikus tengah berjalan dengan Mak alam sawah padi, terbang kelawar. Kali lawa. Orang tu dekat kali lawa. Kita pergi kelawar lah. Bet. Cik, kelawar. Terperanjat anak. Panang. Mak, apa tu? Tu nama kelawar. Tapi muka macam muka kita mencong semua. Dia tu spesies keluarga kita lah. Cuma dia ambil kos penerbangan, kita ambil pertanian. Itu buat binatang. Jangan serius nak pergi tuan. Maka bila kita mengenal Allah SWT, kita tahu bahawa yang mengenal kita Nabi SAW, maka tidak orang yang bersyukur kepada Allah, dia melakukan ibadah dan mengingat Nabi, mengikut sunnah Nabi itu sebahagian daripada ibadah. Ya, Allah Ta'ala sebut, hamba-Ku yang melakukan perkara sunat, dia menepik kasih sayang Allah. Sunat itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tak pernah putus. Selain itu Allah SWT muji Nabi SAW dengan kurniaannya dan memberikan cahaya petunjuk buat bagi Nabi SAW. Allah SWT menegaskan perkara ini sebagai tanda penyempurnaan terhadap pujiannya dengan 2 huruf takkid, iaitu kata penguat. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Mana akhlak yang sangat mulia. Budi pekerti Nabi SAW ni Allah Ta'ala endorse. Nabi cakap sebaik-baik orang ialah yang baik akhlaknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana indication, macam mana petunjuk orang yang baik akhlaknya? Nabi cakap, tanya kepada jirannya. Itu kita kena cek dengan jiran kita. Bang, saya ni okey tak bang? Kau okey, tapi hari Minggu kau buka radio, tak payah kerja bang, lompang-lompung mengalah orang mabuk. Perlahan sikit. Maknanya tak okey. Bab lain kau okey. Pergi jumpa bang, saya okey bang. Kau okey. Bab nolong-nolong masak, kau ada apa-apa. Kau okey, tapi kau sekali mungkui sampai 6 kilo. Itu untuk kau, untuk orang kawan, lama-lama tak cukup. Ini kau jangan buat. Tak apa okey kat tak. Macam itulah kita tanya kan. Lama kita pun perlahan berubah. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala dah beritahu. Nabi ni akhlak sangat mulia. Budi pekerti yang sangat luhur. Luhur ni apa? Keluhuran perlembagaan. Maknanya tak melawan. Sebab tu bila ditanya kepada Sayyidatina Siti Aisyah, Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa maksud tuan? Apa yang ada dalam Al-Quran, perintah semua Nabi buat, tegahan semua Nabi tinggalkan. Kita baca Quran,
Mana yang perintah agak-agak ngam kita ikut. Mana yang tak apa ngam, kita tinggalkan. Yang paling mudah ayat 23 surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cukuplah kepada Allah kau melakukan ibadah. Janganlah menyekutukan Allah, maksud dia lah, ya, jangan minta satu selain daripada Allah, jangan ini. Wa bil walidaini ihsan, kepada kedua ibu bapa lah kau berbuat baik. Kata Allah Taala. Tu antara satu dah. Kita rajin sembahyang, rajin sedekah, rajin itu bila mak ayah kita minta tolong, dah mula kita letih. Mak, bulan ni banyak nak pakai duit. Dia minta mak tak payah dah. Maknya dapur tu bukan mak seorang duduk. Apa nak dibesar-besar, nak cukup lah tu. Itu semua dunia. Mak kita kat tu. Mak kita kalau nak buat macam istana punya dapur. Walaupun serambi dia macam setinggan, dia ke dapur dia. Buat macam istana, macam hotel punya dapur. Siap microwave ni apa ni? Ni microwave mak. Mak tak kerti pakai. Suruhlah tu dapur nanti pakai. Macam ni cara pakai tu. 6,000 punya microwave. Cakap dah. Tolong buka, kita buka dia. Oh, senang betul tembak. Dia macam tu. Jadi kita dah terlupa. Terbalik cerita kita. Tak faham kita. Masa kita ujang kita manja. Di budak kecil manja dengan mak. Bila kita dah nikah, manjalah dengan rumah kita. Masa mak kita dah tinggal kampung, kita dah duduk berasingan. Bila kita sedih, kita cari mak kita. Mak, bisnes tak apa nak ni lah mak. Mak kita tahu. Doa mak ni doa wali keramat. Walaupun kita tak apa nak berguna, tapi tapi mak kita ni bila kita mengadu dia sedih. Ada yang dah sama dekat umur dengan mak. Macam mana lah dekat umur mak? Maksud dia pun dah tua, mak pun dah tua. Minta duit ke mak tu. Mak, ada lebih tak? Ruayahnya pencen kan banyak. Sikit mah borek lah. Kacau betul. Bank hari-hari telefon. Dia nak apa? Dia nak bagi duit. Tak, dia suruh bayar kereta dah 3 bulan. Tak ada duit mak dah 16,000. Mak, 16,000. Ambil 10% mak, 1,600. Kau nak lah 2,000. Punya baik mak kita ni. Jadi kita minta doa, kita menyosak kat dia. Tapi bila kita dapat bonus, kita naik pangkat, siapa kita beritahu? Yang, halo, Assalamualaikum, yang abang dapat naik pangkat, ni, bolehlah kita beli bercuti ni. Tak ada dia ingat mak dah. Lepas tu dah habis duit bercuti, telefon mak ni. Mak, duit parah lah mak bulan ni. Doa lagi mak tu dapat balik. Itulah kerja kita. Sepatutnya kita pergi cari mak kita. Itu tanda orang bersyukur. Sebab tu bila birthday kita tuan, kita bisa sambut birthday kita ke hotel, ke kedai besar, habis beribu-ribu. Mak kita kat kampung, kita lupa. Sepatutnya mak tu kena duduk depan. Kita bukan sambut birthday kita sambut hari kelahiran orang yang melahirkan kita. Yang 50 tahun dulu bertarung nyawa nak melahirkan kita ke dunia. Nah, ya kan? Saya kalau bersedih, pertama sekali bukan nak abang bagus, ni berkongsi pengalaman. Pagi saja mak, terima kasih kerana sekian tahun dulu mak bertarung ni. Ya dah halal sekarang mak dah halal dah mak ni. Mak dah ni. Kalau mak kumban dalam somak mungkin mati dah ni. Tapi dia mak bolor dengan benda kasih sayang, alhamdulillah lah. Ada juga lah orang yang percaya apa semua ni. Yalah, doa. Ni kita habis action kita tuan. Birthday kita lah orang yang boleh buat. Siapa tak ucap birthday kita, mak kita lupakan. Tak boleh ya. Terdapat pendapat menyatakan bahawa baginda Nabi SAW adalah Al-Quran. Nabi, ada kita dengar nasyid baginda Al-Quran yang berjalan. Kan? Maknanya Al-Quran itu, ada yang mendapat mengatakan Nabi SAW. Pendapat lain merujuk pada akhlak seorang Islam. Maknanya Nabi tadi, yang ayat ni tadi, Nabi itu orang yang paling berakhlak. Pendapat lain baginda SAW memiliki tabiat semula jadi yang mulia. Pendapat lain mengenai ialah Allah SWT. Jadi Nabi tuan, Nabi ini memang ikutan yang terbaik dalam segala sudut, dalam perang, dalam kepimpinan, dalam meneraju sebelah keluarga, dalam menjadi seorang kawan, sahabat, dalam menjadi seorang menantu, dalam menjadi seorang mertua. Nabi SAW ketika dalam gua Thur, ketika nak peristiwa hijrah, duduk dalam gua tu 3-4 hari bersama Sayyidina Abu Bakar. Kita yang masyhur kita dengar dalam peristiwa hijrah, Nabi SAW tidur di atas pohon Sayyidina Abu Bakar. Boleh Nabi tidur bersandar. Ini maknanya Nabi ni mahabbahnya. Pak mentua Sayyidina Abu Bakar ni, ayah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidur atas pohon pak mentua. Siapa ada pak mentua, balikkan tidur atas pohon.
dengan niat mengikut sunnah. Berani tak? Pak mesti nak jawab kan. Dia pak dia pun WhatsApp anak. Rasa dah tak lama ni. Dah wan terbiat kan. Mana dia bah? Ada tengah tidur atas bangku bah. Aku takut dah tak bergerak. Contoh. Tapi Pak Mentua sekarang pun dah sporting kan. Bagi tahu, jangan tak beritahu. Bah, abang nak cerita tak dulu Nabi SAW menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidur di ribau Sayyidina Abu Bakar. Kisah ni sahih, masyhur. Sampai Sayyidina Abu Bakar kalau sengat dengan binatang bisa, ular ataupun kalau jangkrik, tak dikejut Nabi SAW lah. Menantu kesayangan ni sebab tak nak Nabi terganggu. Keluar air mata Sayyidina Abu Bakar, jatuh ke pipi Rasulullah yang mulia. Nabi terjaga. Nabi kata, Abu Bakar menangis. Kenapa? Sedih kau? Menyesal kau mengikuti perjuangan ni? Kata Sayyidina Abu Bakar, tak, ya Rasulullah, tangan aku kena sangat. Nabi meletak air liur, lalu elok sakitnya jadi. Jadi sebagai seorang sahabat yang hebat, seorang ayah yang penyayang, seorang atuk yang sangat menyayangi cucu Hasan dan Husain, dua wangian Nabi SAW. Nabi sujud lama tak mau bangun sebab Hasan Husain ni duduk di kuda Nabi. Kok kita dalam hati kita yang pertama sekali kita panggil dengan nama ayah budak ni, minta darah mana dia diam semestinya tak nampak dan tengah sembahyang ke. Tapi saya tak jumpa dalam hadis Hasan dan Husain tu Nabi marah Sayyidatina Fatimah. Mana Fatimah? Mana Ali? Apa takkan biar anak ni? Dan sembahyang ni Nabi bukan menteri. Tapi tak ada, Nabi sujud lama sampai puas cucu ni duduk. Kita nanti kau zap melambung budak pum keluar rumah ambil kau. Mak kau tak apa dibuat ngabah. Kan orang nak sembahyang ni. Kau jangan main orang sembahyang ni kau Nabi tak. Satu ketika Nabi balik berdakwah. Sayyidina Khadijah Al-Kubra sedang duduk menyusukan anak. Nabi sampai. Isteri yang solehah. Nampak suami nak bangun. Nabi kata duduk tak apa. Nampak? Kita balik, kita latih. Rumah kita 8 kali latih dia duduk rumah. Mak dah tak nampak je mata ayah balik ni. Hontok dah kat sudut. Padahal rumah kita dah tak boleh bongkar. Pinggang dah jam. Bongi. Jangan bongi. Bila orang rumah kita nak makan, duduk. Tak payah. Abang boleh buat sendiri. Ataupun abang dah buat daripada kedai 2 bungkus. Bila tarik awak punya, saya tarik abang punya. Ambil cawan, tuangan, minum. Apa lah bang? Sebab awak dah latih ke rumah. Ke hujung, ke pangkal, ke hujung. Walaupun rumah kita ni tak besar, memang abang sengaja beli tak besar. Kalau besar nanti awak lagi latih. Sebab tu abang beli kecil-kecil sesuai untuk kita. 8 langkah sampai hujung. Kan? 3 langkah dah sampai bilik. Sekali pandang daripada nampak tahu je ke dapur. Bukan abang tak nak beli besar-besar tu. Yang 2 tingkat, 5 tingkat, tak ada. Nanti letih nak tengok. Abang kesian ke awak. Duduk orang rumah kita pun, baik betul lah suami aku. Baru hari ni aku tahu rahsia. Kan? Rumah satu bilik ni rupa senang. Tak payah nak komeh-komeh. Anak pun tak payah ramai. Sekor ni pun cukup. Nanti awak letih nak jaga. Sebab tu abang kesian ni, abang tambah lagi 2 kawan awak. Jadi 3 semua. Jadi awak pun tak payah. Itu hujung kan, barulah saya tahu. Apa abang tak cakap awal? Abang tak nak menunjuk-nunjuk. Abang ni kan tahu dah. Berbagi je marah. Yang keenam, Al-Wasiti berkata Allah SWT memuji baginda Rasulullah atas penerimaan yang baik terhadap nikmat Allah SWT berikan kepadanya. Nabi ni orang paling bersyukur. Kita baru rajin sembahyang duha 3 bulan, lepas tu dah mula nak komplain. Tak ada duit pun, tak naik bermangkat, baru 3 bulan. Tu pun, sehari buat, sehari tak buat. Nabi SAW ni berjuang. Nabi ni, Al-Quran tu mukjizat. Kita baca Quran masuk syurga. Nabi yang menanggung Al-Quran. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la khashiyan mutasaddian min khashyat. Kalau diturun kepada gunung, hancur labur gunung. Nabi SAW bawa Al-Quran ni, sampaikan nak lagi kepada sahabat. Didakwahkan Al-Quran ni tadi. Maka apabila sesuatu perkara berlaku pada Nabi, tak pernah Nabi cakap apalah macam ni nak teruk ni ya Allah. Apalah aku lah yang kono ni. Orang lain yang aku tak.
ketika peristiwa hijrah Nabi, bukan hijrah, dakwah Nabi ke Taif, Nabi berdarah kan. Dibalik, dipanggil budak-budak semua, balik sepanjang perjalanan, pum berdarah. Darah Nabi mengalir. Kalau tuan pernah pergi Taif, ada Masjid Quk nama. Masjid Quk ni masjid siku. Nabi meletakkan siku di atas satu batu kat luar masjid. Sekarang masjid tu dah dikunci. Mula tu batu tu dikepung. Saya sampailah duduk kat batu tu. Bukan duduk, pergi kat batu tu. Agabur batu tu. Orang cakap dah mula dewek bid'ah. Dah mula dewek bid'ah. Kata orang ni. Kita kabur batu tu kabur tuan. Kita nak kembali wahai batu. Kau untung jumpa Nabi. Kan? Itu maksud kita. Bukan kita nak minta kat batu tuan. Kita sayang benda yang pernah ada hubung kait dengan Nabi. Sebab tu sekarang ni banyak lagi benda yang wujud yang pernah jumpa Nabi. Antara Jabal Uhud. Pergi ke Madinah tu, Jabal Uhud tu bercakap dengan Jabal Uhud tu, tapi jangan kau fake. Nanti kan dia hantar ada orang pergi hospital. Kat dia ni kurang air dah cakap dengan bukit dah. Cakap perlahan wahai Jabal Uhud. Kau ni yang mulia, kau nanti masuk dalam syurga. Kau pernah Nabi duduk di belakang kau para sahabat. Besok kau pokok syafaat aku, kasihan aku lawat ini sebab bukan dek kau, aku kasih kepada Nabi SAW. Kau pernah jumpa Nabi, aku tak pernah jumpa. Tolonglah, ya Allah, berilah apa kemuliaan kau beri pada Jabal Uhud. Yang Nabi cakap, kami mengasihi Jabal Uhud dan Uhud pun mengasihi kami. Bila tengok bulan, wahai bulan, kau dulu pernah terbelah. Nabi walah kau sebagai mukjizat. Hebat kau ni. Jadi aku tak jumpa Nabi, aku tengok ni, aku ingat Nabi. Pada selawat. Nah, tu macam tu cara. Itu kalau Nabi SAW. Kalau alam ni, lagi Allah Ta'ala ciptakan alam ni untuk kita kenal dia. Tengok pokok pisang. Ni nampak pokok pisang malam, macam hantu. Hantu pocong lari. Macam tu pula. Alam itu maksudnya alamat wujudnya Tuhan yang Maha Mencipta. Tengok kucing, subhanallah. Tengok pokok, subhanallah. Tengok ikan, subhanallah. Sudah kita ni tak lepas daripada berzikir kepada Allah. Bukankah itu kebaikan? Kebaikan itu dalam pada tu meninggal. Subhanallah, cantik anak gunung Galang. Ya Allah, lupa daripada depan. Boom, dah masuk gaung pula. Allahu Akbar. Tapi dalam dia mengingat Allah SWT, mudah-mudahan dalam dia berzikir dia habis. Pasal takdir dia memang dia nak habis. Jangan kita salahkan pula. Kan? Itulah akibatnya. Lupa tak. Memang keadaan itu dah sampai untuk dia. Bahkan dilebihkan nikmat tersebut kepadanya kerana Allah SWT telah mencipta baginda dengan akhlak. Nabi tadi, cerita dia semula Taif dia tak habis. Jadi Nabi ni bila berdarah. Berbunyi kasut Nabi tu. Darah yang kita jalan basah. Sayyidina Jibril cakap, jatuh setitik darah milik Rasulullah. Kemudian tak hancur Taif. Nabi dongah tu, Nabi lap darah ni tadi. Jangan jatuh. Maknanya Nabi kasih dan sayang dia kepada orang yang membalik dia. Sebab orang yang membalik ni tak faham. Itu konsepnya. Sebab Nabi cakap, kami berperang bukan menzalim nak bunuh orang. Tapi untuk menyelamatkan manusia. Sehingga patutlah dia ni disakiti sikit. Ditangkap. Disuruh dia beriman. Macam tu. Sampai itu tahapnya. Macam anak kita tuan. Asyik. Adalah anak lelaki 4 orang. Masa dia kecil. Bukan melasak. Dia lompak. Dia sepak pun ada. Takkan kita nak sepak balik. Kita budak 2 tahun. Dia tak faham. Dia nak dikerumah kita. Dicakar muka kita. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Adakah kita marah anak kita? Tak. Sebab kita ni dogil tuan Nabi kenal umat dia. Dogil lah kan ni. Sebab Nabi cakap, aku memegang simpulan kain-kain kamu ni. Daripada masuk satu peristiwa, sahabat buat unggun api. Datang kupu-kupu malam kan. Ulik-ulik. Sahabat Allah. Nabi cakap, beginilah keadaan kalian ni. Aku memegang simpulan kainmu untuk menyelamatkan kau daripada api. Tapi ramai yang melepaskan pegangan tanganku. Berlari juga masuk neraka. Dalam hadis lain Zambilud, semua umatku masuk syurga kecuali yang enggan. Sahabat tanya, adakah yang enggan? Ada. Iaitu tidak mengikuti aku. Maknanya Nabi sayang ke kita ni lebih awal. Dan Nabi faham kita ni bega. Dogil. Sebab tu dogil kita ni jangan berterusan. Sampai satu had kita berhenti. Jadi Nabi SAW ni bila datang Sayyidina Jibril dengan malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, pilih mana gunung yang nak aku nak impap ke orang Taif ni. Apa jawab Nabi? Tak apa. Aku berdoa kepada Allah yang pertama supaya dia beri kekuatan di atas kelemahan aku. Apa kelemahan kalau ada? Kalau rasa macam sedih, rasa macam give up, rasa macam dakwah ni letih lah, orang tak nak terima. Padahal
kampung Nabi juga, kampung ibu ataupun kampung Sayyidatina Khadijah, dalam riwayat kata begitulah. Mana bukan orang Taif, tak kenal. Tapi dia tidak mau menerima. Sebab apa? Belum sampai masa. Maka Nabi berdoa semoga daripada sulbi mereka ini keluar keturunan orang yang taat pada Allah. Itu Nabi. Sampai sekarang kita tengok Taif tak ada dia orang kafir kan. Orang yang kufur tak ada, semua orang beriman ni. Termasuk yang jual-jual buah, semua orang Islam kan. Jadi tu Nabi SAW. Maknanya akhlak Nabi ni tak ada. Kita tuan mulut cakap tak apa, saya okey lah mati, tunggu kau. Ada maksud yang badu. Itu kita. Tak apa. Orang langgar kita tak apa lah mati, buto je mata kan. Jangan macam tu. Tak apa, kita tu mesti luar dan dalam. Tak apa cik ni umur cik betul tak lewat kereta. Bangih tu. Patut umur cik ni duduk atas sejarah kan, lukis lewat kereta. Tak apalah, kali ni saya maafkan. Itu bukan maaf nama, itu menghina. Ya, jangan. Tak apa pakcik, saya maafkan cik. Tak apa dah. Habis-habis pun 1,000. Saya ada 1,000,000, apa sangatlah 1,000 tu. Cik nak bagi kau, cik pun banyak duit. Tak apa cik, hari ni saya hadiah untuk cik 1,000 tu. Saya banyak duit saya. Tak keluar-keluar. Hari ni alhamdulillah Allah Taala bagi saya keluarkan duit tu, bagi pada cat. Nanti saya minta cat. Cik tenang ya. Cik jangan kecewa. Cik buatlah kita hari-hari pergi masjid. Cik doa saya. Patut dia macam tu. Ni orang tua langgar kereta sikit, kono tak RM1 dikawal orang tua tu. Kan kau maksudnya kau. Kau ni buta kan cik. Saya panggil cik pergi dikawal orang tu. Hai, nasib baiklah kau ada tua. Kalau kau muda dan masuk ke bawah kereta ni. Cik tu pun alhamdulillah, nasib baiklah aku tua tu. Janganlah aku muda. Pasal nak ngori dengar. Jangan tuan. Itu semua ujian. Kita tak tahu kita ni beriman ke tak selagi belum kita diuji. Macam tu juga akak-akak orang buat rajin pergi masjid, rajin belajar majlis ilmu. Tiba-tiba dapat kawan. Apa salah aku? Apa kurang aku? Bukan kurang. Allah Ta'ala nak naik martabat. Beri ujian. Suami ni pun bukan dia orang bega. Sebab tu dia nikah lagi seorang. Kalau dia bega, dia tak nikah. Dia berpeleseran dekat luar. Tapi sebab dia ni tak nak melakukan maksiat, dia kahwin juga. Dia tak berani nak minta izin sebab dia tu takkan dapat. Walaupun ustazah bini tu tak mau lah. Pasal ada kawan saya ramai lah ustazah yang menceramah kat. Dia kata, aku bab poligami ni aku sokong, itu sunnah. Tapi aku dah pesan, yang penting bukan suami aku. Macam mana? Memang itu hakikat lah. Jadi bila minta izin susah, saya sarankan supaya minta maaf saja. Dah sudah tu abang minta maaf. Jangan abang minta maaf. Mesti kena maafkan. Kau minta izin, hancur borang. Bersotai. Kita tahulah, kita peguam. Tapi ada juga yang okey, ramai yang okey, ya. Macam kakak di sini semua okey. Abang dah senyum. Tak, ini ujian dunia. Dunia ya. Abang tu pun kau boleh harap lah. Tapi dia tu kita boleh masuk syurga. Akak-akak saya ingat. Suami kita ni walaupun ringgit tak pun nak ada. Roman pun dah macam buang matahari. Tapi dia tu jalan ke syurga. Orang perempuan taat kepada Allah, taat kepada suami, masuklah syurga ikut pintu mana. Iya. Tidur bunyi tenggiling. Bunyi kereta start tak hidup. Tapi dia tu jalan ke syurga, percayalah. Ya. Disantuni. Suami pun sama, isteri tu jalan ke syurga. Jangan pandang makin lama makin macam kelawar. Pakai baju kepak kelawar. Itulah baju daripada mula nikah. Daripada warna perutun saga. Dulu ada kain perutun saga banyak warna kan. Dah habis dah warna, dah putih, warna kelorok. Dipakai juga. Dia memang dia suka. Sebab apa dia pakai? Sebab ni lah baju yang pertama abang beli kata, dan yang terakhir kata. Lepas dia tak ada beli-beli lah. Rupa kita yang tak gunakan dia lah. Lepas tu kita nak cari hal lah, nak cari jalan. Jangan. Ya? Nak nikah lah. Akak pun cakap ya. Kalau abang nak nikah lagi bang. Jangan disusah-susah je. Aku nak nikah boleh bagi saya 10,000 sebulan. Gaji 3,000. Masa nak cakap lagi 7,000? Kan kata tak logik. Benda-benda tak logik ni yang dibuat. Ya, kalau abang dah rasa abang boleh aku adil. Kalau abang buat, abang dah. Saya sentiasa mendoakan abang. Sebab doa isteri ni sentiasa mengiringi kerjaya suami. Mana kalau kita berjaya, jangan kita hebat. Itu doa daripada
seorang isteri. Kalau menurun sikit, tambah seorang itu kan doa. Macam tu lah. Sebab yang lama kadang dia dah tahu apa ikhlas saya kan ni doa-doa pun tak guna juga. Jadi cari yang baru, dia orang baru ni dia rajin doa memula tu lah. Itu sama juga ni. Dialah yang mempermudahkan kebaikan, memberi petunjuk ke arahnya. Mana Allah SWT yang membantu Nabi. Kemudian dia memuji. Dah lebih kan? Dah lebih. Kita habis perenggankan, kita berhenti ya. Dialah yang mempermudahkan kebaikan, memberi petunjuk ke arahnya. Kemudian dia memuji pelakon serta memberikan ganjaran pahala Maha Suci Allah. Betapa banyak pemberiannya, betapa luas kelebihannya. Kemudian dia berjanji kepada baginda SAW untuk memberi balasan buruk kepada orang kafir. Allah SWT mengancam mereka dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka ini orang kafir juga akan melihat, siapakah di antara kamu yang gila. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam perang Badar, ya, orang kafir yang terbunuh dimasuk dalam satu lubang. Maka Nabi bersabda kepada, hari ini kamu telah melihat apa yang dulu kamu dustakan. Dan itulah lebih kurang makna. Makna Nabi beritahu orang kafir ni, mari kau cakap Nabi gila, cakap Allah Ta'ala ni. Hari ni kau dah mati, kau nampak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka ni dengar kan Nabi cakap orang yang dah mati ni pendengaran pelihat mati yang lebih terang daripada orang yang hidup. Pernah tak tuan-tuan dengar hadis Nabi cakap ketika mana mereka masih mendengar derapan tapak kaki orang yang mengantar dia ke kubur, maka datang malaikat dua orang menyoal. Makna orang yang dah masuk dalam kubur tu telinga terang kan, walaupun mari dia pakai alat bantuan pendengaran. Bila dah mati, terang telinga orang, mata orang nampak apa yang orang lain tak nampak. Jadi makna orang yang kafir itu tetap mendapat bahagian mereka sebab menuduh Nabi, dan Nabi tetap pada kebenaran. Begitu juga orang yang mengikuti baginda SAW. Jadi kita lelaki mahupun perempuan, kita ikut Nabi SAW. Memang kita ni ada nafsu, memang kita ada emosi, memang kita ada ni, tapi bila satu perkara berlaku, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Itulah jalan yang terselamat sekali. Yang paling selamat kan tuan, aku ni dah terbagi duit sekian banyak ni macam mana? Allah dan Rasul mengetahui. Aku dah bagi orang ni tipu macam mana? Allah dan Rasul mengetahui. Aku dah buat macam ni macam mana? Allah dan Rasul tahu. Jadi kita buat ni lillahi ta'ala. Sebab tu bila kita menderma, orang tu tipu, dia tak buat masjid, dia pergi beli kereta. Pahala kita untuk menyerahkan untuk masjid tu sampai tuan. Balik pada cerita Palestin tadi, sama juga. Kita tak boleh nak bantu. Kita pun cuak-cuak nak pergi pegang senapang. Plastik mana lama tak pegang senapang lagi. Macam ni. Apa yang kita boleh bantu? Nampak tabung Palestin, kita masuk. Ada doa Palestin, kita sungguh-sungguh. Kita pun berdoa. Kita berusaha lah mana yang kita mampu. Kita niatkan untuk mereka. Itulah cara kita supaya bila disoal nanti tidak kita ada jawapan. Saya dah order dah bendera Palestin. Saya nak pasang kat kedai ni. Hari tu silap cakap, kau tolong ambil bendera Israel 3 orang. Dia nak saya. Ya Allah. Bendera Palestin lah. Baik, budak tu dia tekan Shopee ada. Bendera Israel, bendera Palestin, bendera semua ada. Tak adalah mahal mana lah. Dalam beberapa ringgit ni. Saudara, mana kita, bukanlah kita nak action pun kan, tapi nak beritahu apalah jalan yang boleh nak menyokong ni. Nak telefon orang Palestin, kawan tak ada nombor. Nak kita pergi lagi kita tak berani. Nak menderma kadang tabung tampak kita tak masuk ada. Dia bukan bahaya nak cari tabung menderma Palestin apa itu transfer 2000 tak ada. Jadi buatlah apa yang kita mampu. Maknanya tadi ini bukan soal dia, soal akidah. Itu saudara kita. Kita kena risau saudara kita. Kalau adik-beradik kita dalam kesusahan, kita risau kan. Jadi saudara seakidah kita, ahlul kiblah, kita kena risau. Kita kena monong dalam keadaan riang-riang kat orang Palestin. Apa khabar ni, macam mana keadaan budak-budak. Tengok anak kita tenang, ya Allah. Selamatkan mereka. Itu paling tidak doa kita, kerana doa itu pun senjata. Nabi kata doa silah mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Jangan kita lekon dan jangan kita hanyut dalam kesenangan kita. Lepas itu kita lupa saudara kita yang sedang diuji. Memang dia akan mendapat bahagian masing-masing. Bila meninggal, dia dapat syahid. Kita yang mendoakan ini mudah-mudahan dapat pahala kita kasih sayang pada mereka. Dia tak mustahil dia syafaat kita. Ada catatan kita berdoa.
Tuan dulu selalu mendoakan kami. Dia orang dah selamat masuk syurga. Tuan ni nampak macam terkial ni. Tak apa, ya Allah, dia ni mendoakan aku nak tarik dia. Mustahil tak mustahil? Taklah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Apa masalah? Jadi jangan kita lepaskan peluang ni sementara kita hidup. Cukup sekadar itu dulu perkongsian kita untuk pagi ini. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap daripada kelemahan dan kebodohan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf kalau ada yang terguris hati. Tidak ada niat untuk menguris hati mana-mana pihak, melainkan peringatan untuk diri sendiri yang bercakap. Dan kita semua tak lama lagi kita mati, ya, bukan 2-3 hari minta panjang umur. Maksudnya tak ada sampai 100 tahun, 200 tahun dah. Nantilah kita tuan-tuan, kita akan jumpa apa yang kita dengar selama hari ini, dan berterusanlah sehingga kita dibangkit. Semua orang akan melaluinya, ya, cuma perjalanan seorang itu berbeza mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan apa yang dia harapkan ketika dia hidup di dunia. Wallahu alam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.